بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلاه فرأى ناسا يقتشرون، قال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هذه اللذات لشغل لكم أما أرى، فأكثروا ذكرها زم اللذات الموت، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيقول: أنا بيت الغروبة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، وأنا بيت الدود، وأنا بيت الدود. فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر: مرحبا وأهلا. أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي، فإذا وليتك اليوم وسرت إلي فسترى صنيعي بك. فيتمسع له مد البصر، ويفتح له باب إلى جنة، ويأتيه من روحها ونسيمها، ويشم من طيبها، وتقر عينه بما يرى فيها. صدق Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis yang panjang, kita ambil malam ini sekejap. Hadis riwayat Tirmizi wa Baihaqi. Hadis 93 ni panjang. Malam ni tak boleh nak mukadimah. Nak masuk hadis yang ke-93, masih lagi keadaan seorang dalam kubur. Kita baru baca hadis 92, bagaimana keadaan kita apabila masuk dalam kubur. Malah dia hadis 93, bagaimana suasana kita dalam kubur. Lah ni kita duk kecek orang sedap. Orang dalam kubur kita. Kita tak suka kecek orang, kita kecek kita dalam kubur. Baru sedap sikit. Nah, aku kalau mati duduk lagu mana dalam kubur? Nabi cerita ni hadis ni. Hadis ni hadis sahih. Dah Sa'id Al-Khudri, hadis riwayat oleh Tirmizi dan Baihaqi. Hadis ni panjang. Wallah, kita baca sekejap. Baca suasana orang mukmin dalam kubur. InsyaAllah lain kali suasana orang kafir ataupun orang asli dalam kubur. Nah, dalam kubur ni satu tempat yang menduka cita. Nah, tempat yang duka cita. Nah, kalau kita banyak amalan soleh, nah, kalau kita banyak sembahyang sunnah, kalau kita banyak zikir, banyak sedekah, banyak buat benda baik, insya-Allah kita akan dapat apa yang Nabi cerita. Jadi sebelum kita masuk, kita tengok apa maksud hadis ini. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, katanya pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sembahyang. Suatu hari Nabi masuk tempat sembahyang. Tempat sembahyang ni masjid lah. Kalau zaman Nabi kak, Nabi duduk di Madinah kak, Masjid Nabawi. Nah, kalau Makkah masuk tempat sembahyang, Masjidil Haram. Ada lagi masjid-masjid kecil, tapi yang masyhurnya dua masjid.
Apabila Nabi masuk tempat sembahyang, lalu dilihatnya beberapa orang sedang gelak ketawa. Nabi tengok sahabat suka hilang. Tengok sahabat dia suka tempat sembahyang. Kalau buat kita buang tempat sembahyang. Lepas sembahyang tak ada nak duk apa duk buang. Ni cerita zaman Nabi, sahabat ada dah buang tempat sembahyang, gelak ketawa ni suka hilang. Nabi masuk, Nabi tengok sahabat duk suka. Nah, baginda sallallahu alaihi wasallam pun menegur. Rasulullah tegur. Supalah kalau kita lah ni pun, kalau duduk atas masjid duk buang, Rasulullah tegur sahabat. Hamba baca hadis ni tegur demo. Sebab kita umat Nabi Muhammad. Kita mengaku kita umat Nabi Muhammad. Kita mengaku kita nak turut Nabi Muhammad. Qudwatun hasanah, contoh ikutan terbaik Rasulullah. Tak ada orang. Nah, apabila Nabi masuk tempat sembahyang, Nabi dengar sahabat duk buat, bukan biasalah, suka hilang. Baginda menegur mereka dengan berkata, ketahuilah, sesungguhnya kalau kamu banyak menyebut dan mengingat perkara yang memusnahkan dan menghilangkan perasaan kesenangan, tentulah peringatan mengenainya akan menghilangkan kamu daripada melakukan apa yang aku lihat. Nabi guna bahasa simbolik. Nah, Nabi tak tegur direct, Nabi guna bahasa simbolik, bahasa dia tinggi. Nabi kata, ketahuilah, sesungguhnya kalau kamu banyak menyebut mengingat perkara yang musnah, kalau kamu banyak ingat benda yang musnah, banyak menyebut perkara yang musnah, perkara yang rosak. Apa nama perkara yang rosak, perkara yang musnah? Dunia ni tak kekal, hacul bu, munah jani. Kalau duduk atas masjid pun mudah ingat ke dunia lagi. Dunia yang fana, ia rosak, ia hacul lebur, ia tidak kekal. Tentulah peringatan mengenainya akan menghalang kamu daripada melakukan apa yang aku lihat ini. Kalau mu ingat dunia, mu duk tengok ke dunia, mu duk suka ke dunia, otomatik akan hilang puasa ingat ke akhirat. Betul. Hubbud dunia wa karahatul akhirat. Orang yang kasih dunia, otomatiknya mari benci ke akhirat. Kalau boleh umur ni yang panjang, nak cari dunia tak habis. Bukan nak buat amal panjang, nak cari kekayaan dunia tak habis-habis. Nak seronok dunia tak habis. Nah, Nabi tegur, kalaulah mu banyak suka dengan benda yang musnah, benda yang rosak, makin lupa, makin teringat, makin tak ingat benda yang lebih besar daripada dunia akhirat. Maka Nabi sambung lagi, maka hendaklah kamu selalu mengingati dan menyebut perkara yang musnah dan menghilangkan keperasaan kesenangan. Kata Nabi, sepatutnya mu kena ingat dan menyebut perkara yang musnah dan menghilangkan perasaan kesenangan. Mu kena ingat, hak mu rasa senang atas dunia, hak mu rasa nikmat atas dunia, musnah lah. Sepatutnya mu kena ingat, iaitu mengingati maut. Mu kena ingat mati sepatutnya. Nah, duduk atas masjid pun kalau duduk ingat ke dunia lagi, tak ada masa nak muhasabah diri untuk mati. Nah, duduk dalam semaya duduk bila dunia lagi, sedangkan dalam semaya tempat hubungnya kita dengan Tuhan. Maka tak ada masa lah mu nak merayu dengan Tuhan, mu bawa dunia mu masuk dalam semaya. Bukan dalam masjid, dalam semaya bawa dunia mu. Sepatutnya dalam semaya dengan meritis merayu kepada Allah Ta'ala atas kesilapan yang kita buat, atas dosa yang kita lakukan, atas ketelanjuran yang kita duduk atas dunia 50 tahun, 50 tahun. Malah wa amal. Nikmat Tuhan makan belakang, guna belakang wa amal malah.
Sepatutnya muhasabah diri, berbilan-bilan atas diri perkara yang nak bawa di akhirat, perkara yang nak cara lepas mati. Sepatutnya berbilan-bilan benda tu ketika dalam semaya, ketika duduk atas rumah Tuhan, tapi masih lagi duduk cara ke dunia. Ini Nabi nasihat sahabat. Sama lah Nabi nasihat sahabat. Sahabat tu adalah sahabat umat dia. Kita umat dia sahaja, tidak sahabat. Sama lah. Apabila Nabi nasihat sahabat, masuklah kita. Bila lagi kita nak ingat mati, ingat ke dunia semata. Alas semaya pun dia ingat kereta baru, alas semaya dia ingat tanah sawit tak sudah, alas semaya pun dia ingat ngacur tak siap, alas semaya pun dia ingat rumah tak koci mari sana. Mana masa sebenarnya untuk kita berhubung dengan Tuhan? Cuba muhasabah diri kita. Kita dengar, kita belajar, nak pakai untuk diri kita, nak baiki diri kita biar jadi contoh. Nah, Nabi kata lagi, kerana sesungguhnya pada tiap-tiap hari. Mu tahu ke tak? Nabi kata ke sahabat ramai-ramai ni. Mu tahu ke tak? Tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kubur menyeru. Kubur panggil. Marilah ustaz tu kubur ni. Kalau nama mamak mak, marilah mak kubur ni. Kubur dia panggil hari-hari lah kita. Hanya kita tak dengar. Minah, marilah kubur minah. Bukan mari pergi ziarah orang mati, mari masuk dalam kubur. Mari ziarah orang mati, klik mula. Dalam ibarat ni, fayaqulu ana baitul gharbah, kerana sesungguhnya pada tiap-tiap hari kubur menyeru, mengajak orang yang hidup, marilah kubur. Dengan nama masing-masing, nama minum, nama mamak, nama golah, orang tua kata, dunia kata pergi kubur, kata mari jalan dah tu. Itu perumpama bahasa. Pada hakikat Nabi kata, mu tak erti kau, puakmu ni kubur, kata marilah kubur. Kan Nabi kata ke sahabat, supalah kita, bak kita umat dia. Kau puak kita tak segi langsung lalu baik kubur. Nabi suruh tenun sejenak tentang diri kita, di mana kita berada, tahap mana kita berada, pada ibadat, pada amalan. Biar sabar diri. Kata kuburnya, kata laginya, kata kubur, akulah rumah dagang. Kubur kata ana baitul wahd, aku rumah dagang, tak ada kau sekarang. Dagang orang musafir, tak ada kau sekarang. Nak pergi musafir, tak ada kau sekarang, tinggal belakang. Nak, kalau bawa bekal, adalah bekal hak bawa sendiri. Kalau tak bawa bekal, sengih-sengih saja. Wa ana baitul turab, akulah rumah yang sunyi sepi. Wahdah, ana baitul wahdah. Kata kubur, aku ni rumah sunyi sepi. Mu tahu ke tak? Mu nak duduk sikit lagi seorang. Tak ada bini, tak ada anak, tak ada ayah, tak ada mak, tak ada kawan-kawan, sahabat. Orang mu duduk buat atas dunia je. Ada lebih kubur tak boleh buat dah. Kubur kata, aku ni rumah sunyi sepi. Yang mu agah atas dunia, mu tak buat amal, mu nak duduk anggap apa lah kubur. Mu nak minta tolong dengan siapa lah kubur. Wa ana baitul turab, dan kubur kata lagi, aku ni rumah dengan penuh dengan tanah-tanah, debu-debu. Bukan rumah bangla, bukan rumah batu, bukan rumah marmada. Aku penuh. Aku ni rumah tanah, rumah penuh dengan debu tanah. Muduk itulah sikit lagi. Kalau buat Cina yang mati yang konkret, kubur dia buat comel buah dalam, buah emas, buah duit. Dulu lah ni tak ada dah, buah kertas tak obat. Nyo tipu tu hari dia balik-balik. Kita bukan kelas Cina, bukan kelas
India itulah orang Islam. Nak tipu tu tak pandai. Mu nak duduk ada rumah yang penuh dengan lembu nak bawa kan. Pitih ada sejuta lebih tak laku, tak ada bawa. Kalau bawa pun tak laku. Dia makan kaulah anak-anak. Mah ada sekopi, tak boleh bawa. Tak laku di sana. Ada mas kopi soteng segenok tukar biar jadi pahala. Nak duduk dengan kita dalam rumah debu, rumah tanah. Wa ana baitud dud, dan aku juga rumah yang penuh dengan ulat-ulat. Kubur tu loyak kat aku, rumah mu nak duduk ni penuh dengan ulat-ulat. Berapa ulat? Ulat tu tunggu nak makan kita, ulat daging, darah, organ kita, kulit akan makan ke ulat. Tinggal tulis saja. Nah, tiga keadaan kubur cerita kita. Aku ni rumah dagang, aku ni rumah sunyi sepi, aku ni rumah penuh dengan tanah, aku ni rumah ulat. Pak, suasana kubur. Hak bakal kita duduk, semua kita akan duduk rumah yang bernama kubur. Lagu mana kita nak duduk? Dengan sepiknya dua kaki, ni kaki panjang, dua kaki buka. Ada orang ni kaki, dua kaki buka, panjang dapat kaki. Ada orang dua kaki buka, panjang 7 kaki. Lagu mana nak duduk? فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنِ قَالَ لَهُ الْقُبْرُ. Nabi cerita lah yang sama. Maka apabila hamba Allah yang mukmin dikebumikan, kalaulah mu orang mukmin, mu masuk kubur dikebumikan, apa yang kamu akan dapat dari kubur? Dari kubur dapat. Qala lahu qubur, kubur akan kata kepadamu, Nabi kata, kubur akan kata, berkata kubur kepadanya, dipersilakan dengan segala hormatnya. Selekan mari umur kahwin, jadi tetamu yang kuhormat. Kalau kita orang mukmin, nampak pun cerita orang yang atas dunia, yang ini cerita oleh kubur, cerita Nabi, cerita ke sahabat melalui satu hadis yang sahih. Sila masuk, marhaban bikum wa ahlan wa sahlan, dipersilakan. Nah, ama in kunta la'habba man yamshi ala dhahrihi ilayya, ketahuilah sebenarnya adalah engkau kepadaku sekasih-kasih orang yang berjalan di atasku. Nah, kata kubur, mu sebenar-benar orang yang aku susik, orang yang aku kasih, orang yang aku suka. Oleh itu, apabila engkau sampai kepadaku dan diserahkan urusanmu kepadaku pada hari ini. Apabila masuk saya ke kubur, Nabi kata ke sahabat, kubur kata, hari ini urusanmu serahkan. Boleh lawan? Tak ada. Habis cerita, urusanmu serahkan, sebab mu duduk rumah aku. Aku nak timbuk kau, aku nak katak kau, aku nak epek kau, aku nak buka kau, aku nak lapang kau, serahkan aku rumah aku. Bukan umur bangla umur buat 300,000 atas dunia ni. Bukan umur bangla umur buat 1/2 juta atas dunia ni, tak. Mula duduk dalam kubur, Nabi kata, rumah aku, kubur kata, bukan rumahmu lagi wahai mayat. Siapa dia bakal si mayat? Kita lah. Oh, dia rumah orang, kita pergi setengah mana sangat, dia dapat kita rumah orang. Ikut dia, rumah dia. Maka engkau akan melihat layananku kepadamu. Kubur kata, mu tengok lagu mana aku layan. Kubur kecil kita. Mu tunggu, mu lihat lagu mana aku layan.
Nah, apabila kubur kata kepada si mayat sedemikian, kubur itu pun menjadi lapang baginya seluah mata memandang. Lalu kubur itu terbuka. Fayattasi'u lahu maddal basar. Kubur itu terbuka seluah mata memandang. Cerita Tuhan. Ini bukan cerita dunia, cerita alam akhirat. Bermula di kubur, dah bermulanya alam akhirat, bukan cerita dunia. Wa yuftahu lahu babu ilal jannah. Lepas pada itu, serta dibukakan baginya, bagi orang mukmin, sebuah pintu daripada pintu ke syurga. Buka pintu. Kalau kita dengar biasanya orang guna istilah lubang, satu lubang daripada lubang syurga. Tu buka pintu syurga, boleh tengok. Lalu datang kepadanya sebahagian dari bau syurga. Apabila buka pintu daripada pintu syurga, tubik bau syurga. Wanginya, harumnya. Tidak ada harum man di dunia serupa dengan harum syurga tadi. Dan udaranya, udara syurga, bukan udara kekuatan dunia lah. Serta ia dapat mencium dari baunya, bau syurga yang serembak harum, dan merasa senang hati dari segala yang dilihatnya di dalam syurga. Kita jadi mayat suka-sukanya, senang hati, aku akan duduk dalam syurga. Nah, sekat tu mata hadis. Itu mata hadis Nabi cerita kepada sekumpulan sahabat. Kalau duduk buat atas masjid, Nabi nasihat. Nasihat Nabi terpakai kepada kita umat. Nah, umat dia kita ni terpakai. Dalam kitab Tazkirah Darul Akhirah yang disebut oleh Dr. Syekh Mutawalli Sa'rawi, ada lima nikmat dalam kubur bagi orang mukmin. Bagi orang mukmin duduk dalam kubur akan memperoleh 5 nikmat. Bagi orang mukmin, orang soleh, orang syahid, orang alim, orang yang baik, yang bawa bekalan pahala, dia akan dapat 5 nikmat. Dalam lubang kubur dia dapat 5 nikmat. Hebat, kata Dr. Syekh Mutawalli Sa'rawi. Apa dia nikmat? Nikmat yang pertama, fayattasi'u lahu maddal basar. Nikmat pertama, lubang kubur kita akan terbuka seluah mata memandang. Kalau kita duduk umum banglo besar pun suka dah. Nah, umum banglo besar kita suka dah. Kalau nak oyak korek suka umum banglo besar. Nah, apatah lagi kita duduk dalam kubur. Kubur tu jadi luar. Nah, tak boleh nak oyak korek sukanya kita. Nah, nak royak kau orang mana nak kecek dengan orang tak boleh. Seorang sama seorang. Seorang sama seorang. Nak royak kau orang mana? Satu riwayat lain, luah mana kubur? 70 kali ganda keluasan kubur ada. Sehingga dibuaskan 70 kali ganda. Dia tahan guling, dia tahan nopak, dia tahan main bola. Tak boleh dah. Ada kubur tu bukan tempat main bola, bukan tempat main badminton, tempat terima habuan. Kalau kita orang soleh, orang baik, orang mukmin, menerima habuan baik, nikmat yang baik. Nah, yang pertama, memang tak ada kita kubur spik, kubur hepek, kubur cekik kok tak ada. Boleh rusuk sisi tak ada. Ini cerita orang mukmin dalam kubur. Sehingga diluaskan dalam satu riwayat lain 70 kali ganda keluasan.
keistimewaan yang kedua, kubur dia akan menjadi terang benderang cahaya. Cahaya kubur. Dalam satu riwayat, hadis riwayat Abu Hurairah, summa yufsahu lahu fi qabri sab'una dhara'an fi sab'ina, summa yunawwaru lahu fihi, summa yuqalu lahu na'am, summa yuqalu lahu nam, wa yaqulu arji'u ila ahli fa ukhbirhum, wa yaquluna nam kanam naumati arushi alladhi la yuqituhu illa ahabbu ahlihi ilayhi hatta yab'athu Allah min madja'ihi dhalik, atau kama qala. Satu hadis riwayat daripada Abu Hurairah, kubur luas satu mata memandai, seluas mata memandai. Kubur diluaskan sehingga 70 kali ganda luasnya. Lepas tu kubur summa yunawwaru lahu, bercahaya terang benderang. No, kubur tu jadi bercahaya. No, terang benderang. No, kubur, siapa kubur duduk alai bilik atau umur malam tutup lampu, tak nak royak gelap, cari piuh tak jumpa, cari pintu tepuh, nak tobik tak boleh. Kalau malam tutup api, malam pun tak gelap. Tuan-tuan bayarlah kegelapan dalam kubur 70 kali gelap daripada alam gelap dunia. Tiba-tiba Tuhan beri cahaya yang menjadi kuburnya terang benderang. Satu nikmat yang cukup istimewa. Dan apabila kuburnya terang bercahaya, nah, lalu dikatakan kepadanya, kubur berkata kepada si mayat, tidurlah engkau, tidur. Dah nak luah dah, nak curah dah, tidur. Kubur kata kita tidur. Lalu si mati berkata, aku ingin kembali kepada keluargaku dan aku akan kabarkan kepada mereka. Kita apabila tengok kubur kita luah, apabila tengok kubur kita bercahaya, kubur-kubur mintaklah mata aku nak kelik royak, kau waris aku hidup. Suasana aku dalam kubur. Nah, boleh? Tak boleh. Tidak dibenarkan kembali ke alam dunia dan masuk ke alam barzakh. Tapi kita yang duduk dalam kubur apabila dapat nikmat, dapat kelebihan, mari perasaan nak royak, orang hidup atas dunia ni. Yang reti yang duduk tolu sangat atas dunia. Bahawa dalam kubur dah rasa nikmat. Kalaulah seorang mukmin yang soleh masuk ke kubur, seru nak royak kau hidup, sehingga minta dengan kubur nak kelik semua. Tak boleh. Lalu dua malaikat itu berkata, mari dua orang malaikat kata apa? Tidurlah engkau, tidurlah, tak usah keliklah dunia, tidur lini-lini. Itu yang kedua. Nah, kubur cerah terang menerang, bukan sekat. Nabi kata, mari dua orang malaikat. Dia kata ke kita sebagai seorang mayat ahli kubur, tidurlah engkau seperti tidurnya pengantin yang tidak berbangun. Nah, mau tidurlah ke mana? Seperti pengantin baru tidur. Kal arush. Nah, seperti pengantin baru tidur dalam kubur. Kan naumati arushi alladhi la yuqidhu illa ahabba ahli.
tidur tak khabar-khabar. Orang pengantin baru lagu mana tidur? Sokonyo, rionyo, kalau nak oyak kau orang pengantin baru. Maka Nabi guna ibarat terlalu gembiranya, sehingga Nabi guna orang yang duduk ada kubur yang terlalu gembiranya, sukanya seperti tidur pengantin baru. Tak khabar-khabar. Penuh dengan nikmat, rahmat, kelazatan sebagai seorang pengantin baru. Nah, dan tidur ia tidak jaga kecuali ketika kekasihnya menghendakinya. Nah, apabila kekasih dia gerak untuk melakukan hubungan suami isteri, baru khabar. Nah, begitu nikmatnya tidur dan kelazatan tidur, sehingga Nabi buat perumpamaan supaya pengantin baru tidur. Dia tak rasa boleh duduk dalam kubur. Duk rasa supaya pengantin baru dengan kenikmatan, dengan kelazatan, dengan keindah warna-warni, dengan keluasan kubur supaya duduk di taman, di ladang yang hijau. Tak berasa duduk dalam kubur. Inilah ulama cerita orang duduk dalam kubur sekelip mata, seumpamanya tak rasa supaya sekelip mata, bukan 1,000,000 tahun, bukan 100 tahun, bukan 50 tahun, bukan 1000 tahun, tak rasa lama supaya duduk sekelip mata. Sebab apa? Sebab dia duduk penuh dengan kelazatan dan kenikmatan. Supaya kita duduk atas dunia lah. Kalau serabut nak boleh habis hari lama. Bila kita duduk atas dunia dengan tenang, dengan lenek, dengan syukur riuk, sebentar je sehari, supaya 2 jam sehari. Pulak lah. Begitulah ibaratnya Nabi kata, kalau dah mu duduk ala kubur, mu duduk dengan nikmat, dengan kelazatan, tak seru. Masa tak tahu bagaimana mu duduk ala kubur. Ini yang kita cari. Bukan kata ngaji akidah percaya kepada akhirat sebuti gitu dah. Kena ngaji sebuti-sebuti biar mari pas rajin awak amal. Oh, kalau begitulah nikmatnya dalam kubur, apa malah awak amal nak tanya? Bapa tak sungguh awak amal. Nak duduk ala bulan Rajab, bulan Sabar dah kita nak masuk Ramadan 20 hari lebih. Bapa tak sungguh awak amal. Kita boleh tanya diri kita. Kita nak duduk dalam kubur lagu mana? Ini cerita yang Nabi bawa, ini cerita orang soleh duduk dalam kubur. Bukan orang asli, bukan orang murtad, bukan orang fasik, bukan orang kafir, orang soleh. Adakah kesolehan kita hari ini supaya dengan hak Nabi cerita? Kita rasa padan tak? Kita rasa boleh tak hak Nabi cerita ni kata? Dengan amalan yang kita buat pada hari ini, dengan kerja buat kita hari ini, itu yang penting. Apabila kita ngaji, kita tapik diri kita, letak diri kita. Apa yang Nabi sebut, apa yang Nabi cerita, boleh ke tak agak? Kalau tak boleh, kita usaha support dunia lah. Nak suruh jadi gaji mahal, kena rajin kerja, kena buat kerja comel, kerja berkualiti, kerja mutunya tinggi. Begitulah ibadat. Tak suruh hasil pahala comel, tak suruh hasil pahala tinggi. Ibadat mesti comel, ibadat mesti ikhlas. Kerja ibadat, kerja yang tertib demi, bukan wak sekadar lepas batuk tangguh, sekadar lepas wajib, bukan. Kalau nak dapat cerita sebagaimana Nabi cerita ini dalam kubur, tuan-tuan, untuk dapat apa yang Nabi sebut ini, kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, bukannya mudah. Tuan-tuan dengar, ambo je royak mudah, tapi untuk hasil untuk diri kita supaya Nabi cerita ni payah, bukannya mudah. Hak baca surah Mulk tiap-tiap malam mu tak lekat. Ambo cerita kuliah belum ni dua barang ambo cerita. Orang yang akan lepas azab kubur dua barang. Pertama, orang yang mengekalkan baca surah Mulk tiap-tiap malam, orang ni lepas azab kubur. Hak ni pun tak lekat. Malah nak royak nyawa amat.
Suratul Mulk 30 ayat, bukan 300 ayat. Apa tak boleh jadi darah saja? Dan kita tahu dah cerita hebatnya alam kubur, yang baca kita lalu, yang mesti kita lalu, tak boleh lagi. Bapa kita tidak sembuh. Ini persoalan yang perlu kita jawab bagi diri kita, tak secara korang. Tak secara korang atau sehingga korang. Sebut itu ya. Amo sebut dua kuliah sebelum ni. Orang yang mati hari Jumaat dan malam Jumaat. Dua-dua ni ada sama. Ampun. Lepas azab kubur. Nak mati hari Jumaat malam Jumaat bukan cerita mudah. Cerita payah. Tak, baca Suratul Mulk ni cerita mudah ya. Cerita payah. Tak ada 5 perkara, baru 2 perkara baru 2 perkara keistimewaan orang mukmin duduk alam kubur, nikmatnya. Yang ketiga, kuburnya dipenuhi dengan warna-warni yang kehijauan, khadra. Nah, kubur dia penuh dengan warna-warna hijau. Kuburnya dipenuhi dengan segala sesuatu yang berwarna hijau sehingga bangkit hari akhirat. Semua hijau pada kubur dia. Tak ada tanah merah, tanah kor, tanah putih, tanah liat, tak ada. Tukar jadi hijau supaya dalam taman seluah mata memandang. Wa yamla'u alaihi khudra ila yaumi yab'atsun, dan dipenuhi di dalam kuburnya segala sesuatu yang warnanya hijau hingga hari kebangkitan di hari akhirat. Maknanya duduk dalam kubur dia sukanya mau duduk depan. Aduh, Syekh Mutawalli sebut nikmat, satu nikmat yang tidak boleh dibayar. Adakah kita dapat nikmat? Ini persoalan yang perlu kita jawab untuk diri kita. Nah, itulah pentingnya kita mengaji, kita dengar. Kita nak uzlah, nak muhasabah, nak baiki, nak sulukiah diri, nak ambil masa satu malam sikit 2 jam, nak duduk dengan Tuhan, minta dengan Tuhan, ya Allah, mau lepaslah aku azab kubur, ya Allah. Ada dengan kita. Mana amalan untuk melepasi adab kubur? Membuat. Sebelum tidur tak baca masjid, sibuk dengan anak nak makan nasi, lepas esok ni tak ada nak baca masjid semua ni. Sebelum tidur aku baca. Jadikan amalan baitul mukminah, rumah orang mukmin. Sebelum tutup malam bacalah surah Mukmin. Anak beranak, anak bini ni pakat dia dengar lagu lah, dikibarak lah, nyanyi lah, no, cerita Korea lah, nerah dapat debit, gitu. Adakah kita tak mati yang kita nerah dengan tidak ada persediaan? Nak tanya diri masing-masing, tuan. Kita ni bukan bakal tukar dunia, kita nak tinggal dunia yang fana. Yang ketiga, nak berhabis hari Mekah. Dibukakan pintu-pintu syurga hingga dapat mencium bau syurga. Nah, pintu syurga boleh rasa dah. Duk dalam kubur tu saya buka dah pintu syurga. Dah, sebagaimana dalam hadis yang kita baca, dah, wa yaftahu lahu babun ilal jannah, Allah telah membuka satu lubang, satu pintu daripada pintu syurga. Duk ala kubur, tengok dah. Tengok dengan apa? Ainul basar, mata ain. Allah guni comelnya, mala ainul ra'ad, wala uzunun sami'at, wala qalbun bashar. Syurga ni bagai tak je tengok dengan mata, bagai tak pernah fikir dengan otak lagu mana kubur, wala qalb, lagu mana syurga, wala qalbun bashar, tak pernah mari dalam hati lagu mana syurga. Masa duduk dalam kubur, Tuhan buka pintu syurga, tak nikmat.
Tak boleh nak royak suka. Kalau duduk atas ni dia nopak. Rasa SPA boleh meleh belah A. Suka. Kalau duduk dalam kubur, kata Syekh Mutawalli Syarawi, kalau mu boleh orang mu suka tak boleh nak royak. Okay. Sehingga suka mu tak tahu apa ni duduk dalam kubur. Betul. Akhirat bangkit dia pada masa. Tak tahu. Terlalu nikmat, boleh mencium, melihat, merasa habuan syurga, bawan syurga. Apa Nabi cerita begini ke sahabat? Mesti ada sesuatu. Kerana sahabat tak ni duduk buah, duduk ketik suka atas masjid. Urusan dunia. Sepatutnya duduk atas masjid ni duduk bincang urusan akhirat, duduk ibadah, duduk i'tikaf, duduk munajat dengan Tuhan. Apatah lagi dalam sembahyang. Tak ada dunia dalam sembahyang sebab mi'rajul mukmini as-salat. Depan orang mukmin mi'raj dengan Tuhan adalah sembahyang. Kalau Nabi mi'raj, Tuhan jemput direct ke Sidratul Muntaha. Kita orang awam, orang mukmin mi'raj kita rasa. Mi'raj ni kita tidak ada. Wa emang tak nampak sekalipun. Kena yakin Tuhan tengok kita buat ibadah. Dan Tuhan ni lah bukan tengok saja. Itu mana mi'raj, meneliti satu persatu. Apa yang kita buat, apa yang kita baca, apa yang ada dalam hati. Baru dunia tak masuk. Ni Allahu Akbar. Kata koci ke tak? Baru beli ni 300,000 curi demo. Tak awak sebab tu dunia masuk selalu lah. Bukan duduk dengan Tuhan, duduk dengan dia ni. Waktu Nabi nasihat. Sehingga Nabi cerita kalau memikirlah kepala mu jangan fikir dunia. Mu fikir mati mu dalam kubur. Lagu mana mu nak duduk dalam kubur? Baru mari dia kena sebuah. Nasihat Nabi ni nak suruh umat dia, kita khususnya, sahabat khususnya, biar semangat buat. Ni cari makan atas dunia semangat, cari harta semangat, buat kebun semangat, buat amal. Malah orang bayar patut habis semaya. Duduk atas atas jadah lama sikit panas pun. Dah kopi buka dah, dah kopi buka dah. Pukul 7 dah pagi, dah kopi buka dah. Tak boleh nak pergi. Duduk kat nak sampai setengah jam, 40 minit sejam dia kerja buat tak duduk, tak boleh duduk. Sebab apa? Tak ada dalam kalbun. Kalau mati aku lagu mana dalam kubur tak ada. Duduk main dunia. Itu tak ada semangat buat amal. Maka Nabi cerita hadis ni siapa kita mau nak suruh mari hati kecil kita. Sedap kalau duduk ada kubur semua ni. Tak rasa. Sehingga diibarat oleh Nabi seperti pengantin baru. Terlalu nikmat kehidupanmu di alam kubur. Seperti orang baru nikah. Dan yang terakhir nikmat yang Allah beri dalam kubur ditemani oleh seorang lelaki. Oh ni payah. Ada teman dalam kubur. Nah, dalam hadis Nabi sebut ditemani oleh lelaki. No ke tak? Saya lagi kubur. No, sebab si duduk seorang. No, kena rajin buat amal. Wa yamsalu lahu rajulun hasanun wajhah hasanun siyabi tayyibun raihati wa yaqulu abshir billadhi yashriku abshir biridwanan min Allah wa jannatin fiha an-na'im هذا يومك الذي كنت تعد فيقول له وأنت فبشرك الله بخير ما أنت فوجهك الذي يجيء بالخير فيقول أنا أملك الصالح. Ingat dalam kubur kita boleh ada seorang teman, tapi teman kita ni kita kena buat atas dunia ni baru jadi boleh bawa ke dalam kubur. Siapa dia? Ya Rasulullah. Apa dia lelaki itu?
fayaqulu ana amaluka salih, aku adalah amal soleh yang membuat atas dunia. Amal soleh yang kita buat atas dunia akan bangkit di alam kubur menjelma seorang lelaki menemani kita dalam kubur. Boleh ke tak amal hari ni nak jadi setara ni? Orang kajian tak ada sains, orang tak ngaji, tak jejak. Kita orang ngaji, orang dengar, ada orang tu royak, kita dengar. Amalan soleh yang kita buat atas dunia akan bangkit menjelma sebagai seorang lelaki menemani kita dalam hidup. Hebat amalan kita. Bukan hamba sebut ni, Nabi sebut. Hadis yang membaca. Hadis daripada Abu Al-Barra. Dia merupakan penjelmaan amalan soleh dan memberi khabar gembira bahawa dia adalah ahli syurga. Sekak dia jadi seorang lelaki, dia jelma bukan sekak tu. Terakhir dia kaya muni adalah ahli syurga. Suka kita tu tak boleh nak raya, terlalu suka. Nah, dalam kubur orang soleh, orang yang ibadat hebat dunia dalam kubur, ada pandangan ulama mengatakan dia boleh semaya, supaya semaya atas dunia. Ini perkara yang cukup istimewa. Jarang dibahas dalam kitab, hanya dalam kitab ini yang disebut oleh Dr. Syekh Sya'rawi. Dia bawa satu hadis apabila dia jelma menjadi lelaki, dan ibadat-ibadat dia istiqamah atas dunia dalam kubur, khusus saja ibadat semaya. Dia boleh semaya tapi tak ada pahala. Semaya dia kata Syekh Sya'rawi untuk menimbulkan lazat dan kasih kepada Allah Ta'ala. Bukti satu hadis Nabi sebut, malaikat mari nak soal si mayat. Apabila malaikat mari nak soal si mayat, amalan soleh yang jelma sebagai seorang lelaki kata, untuk soal dia, berapa malaikat? Bukan lelaki tanya, dia sedang sibuk menunaikan solat. Duduk semaya istimewa yang tidak ada pada orang lain. Apabila muka mereka tengok, betul dia duduk semaya, rokoknya, sujudnya, silakan sembahyang dan kekalkan ibadat sembahyang. Dia pun paling-paling tinggal, tak tanya sepatutnya. Hebat orang soleh. Bukan hebat di dunia, di kubur, alam kubur hebat. Apatah lagi di alam mahsyar, adalah jaminan untuk dia adalah syurga. Sebab apa? Sebab Nabi sebut wa yuftahu lahu babun ila jannah. Duduk dalam kubur tu buka dah pintu untuk dia pergi ke syurga. Ini jaminan. Tu hebat sehingga mereka nak ai tanya dia tak boleh nak tanya. Dia sibuk lagi duduk beramal. Khususnya sembahyang. Ini disebut dalam satu hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah. Amal ambil iti dia sebab ada ni panjang. Jadi ambillah 5 perkara keistimewaan, kenikmatan orang soleh duduk dalam kubur. Atau orang betul-betul soleh atas dunia, dia tak takut mati. Dia cita-cita nak mati. Sebab apa dia cita-cita nak mati? Dia nak mendapat nikmat yang disebut 5 nikmat ni oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak tengok segera lagu mana syurga yang Allah Ta'ala janji untuk orang yang soleh. Kita orang tak soleh yang takut nak mati. Sebab dia tahu dah dia akan dapat 5 nikmat yang begitu hebat dalam kubur, seumpama dah duduk di syurga.
Dia mau nak putih sekatu panjang, tak ada habis ni. Dia baru sekerak kita. Terlalu panjang ada ni musani bawa. Dah suatu pengajaran yang besar kepada kita. Dalam kehidupan kita, kita jangan fikir dunia saja. Kita kena fikir dalam kepala kita kalau mati. Nabi ajar sahabat, mu duduk atas dunia, mu fikir kalau mati. Gapo nama makin dapat selepas mu mati. Barulah kita duduk dunia, kita mengingat. Barulah kita duduk dunia, kita kerja. Kerja kita ada sempadan. Ada mulut, ada tangan, ada kaki, ada telinga. Kita guna dengan sebenar-benarnya. Kita tidak guna pada jalan yang salah. Kita takut hukum yang berat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak layak menjadi ahli syurga. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna a'udzu bika minal 'adzabil qabr wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. اللهم اجعلنا وذريتنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.